Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cara dia macam mana kita nak buat nak letak daripada segi dia punya penjagaan cendawan tiram. Okey. So first kali kena ada tray ni lah. Kena ada tray hitam ni, tak kisah tray macam mana pun, janji tray supaya bila kita siram kita nak letak tu, so air dia tak melempah lah berkata-kata. Kita nak tempat kita tu bersih, tak ada lecak-lecak ke apa ke kan. Kecuali kalau kata kita bubuh di luar rumah lah. So yang ini sesuai untuk di dalam rumah. Alright. Lebih sebenarnya Habib dapat banyak soalan di video yang video tuai tu, video satu lagi. So Habib banyak dapat soalan macam mana kita nak tahu dia dah matang. Okey, macam mana kita nak tahu dia dah matang? First kali kita boleh tengok bongkah dah putih macam ni. Okey, dah putih, dah penuh. Okey, dah penuh macam ni, dia dah matang lah. Dia dah menunggu masa untuk mood standby untuk cendawan tu keluar. So kita dah boleh panggil, kira ni mood standby lah ni. Okey, nanti Habib tunjukkan cara macam mana mood standby. Okey, kedua kita perlu tanya pada seller. Perlu tanya pada seller kita yang kita beli online ke offline ke, bila tarikh matang dia. So dalam tempoh tarikh matang, 5 hari sebelum tarikh matang, kita dah perlu standby, buka tutup. Okey, buka tutup. Okey, ni Habib tunjukkan cara mood standby. Okay, apa yang kita perlu ada untuk keadaan mood standby? First, getah lah. Getah dan tisu. Getah dan tisu. Tak kisahlah tisu warna apa kan. Okay, tisu. Alright. So, mood standby, kita perlu ambil tisu ni satu. Ambil tisu satu. Kemudian ambil getah ni satu. Tutup je hujung dia. Jangan lupa buka. Buka jangan salah buka. Dia ada dua ni. Dia ada dua. Jangan buka yang kecil ni. Buka sekali penutup ni. Dan penutup ni perlu disimpan. Penutup ni perlu disimpan. Okey ni, tengok. Okey ni collar yang besar bawah. Ambil yang ini, getah, kemudian kita ikat saja. Okey. Ikat sahaja, dia akan jadi macam ni. So, mood standby ni kenapa kita bubuh tisu? Pasal tisu ni lembut. So, bila cendawan tu keluar, dia akan tembus tisu ni. So, kita nak ajar kita punya cendawan ni, dia akan keluar ikut ruang collar ni. Alright. Kita tak nak nanti bila kita tutup mood standby, dia akan keluar dekat lain. Dia akan tebuk ni. Dia mampu menebuk plastik ni. So dia akan tubuh sini, sini. So kita tak nak. Kita nak ajar dia supaya semua keluar ikut ni je. Ikut corong collar khas untuk dia keluar ni. Okey. So inilah keadaan mood standby. Okey, dah siap satu, kita buatlah semua. Buat semua Okey, ini contoh bila dah banyak-banyak kita dah tutup. Kita dah tutup dia punya dengan tisu. Alright. So untuk bagi pemula yang baru nak bela cendawan sendiri di rumah, Habib syorkan bermula dengan 10 bongkah. Bermula dengan 10 bongkah, tak payah banyak. Kalau kurang daripada 10 pun boleh, tapi dia better 10 lah, senang. Pasal kita meriah sikit bila dia keluar tu. Bila dia keluar banyak-banyak tu dia meriah. Kalau bela 2 nak menunggu nanti bila time rehat, dia nak bagi rehat 5 hari, kemudian kita nak tunggu, dia lambat. Kalau 10 tu ada yang keluar dulu, ada yang, so dia sentiasa hari-hari dia ada je. So bagi Abi, memang Abi sarankan yang terbaik pemula bermula dengan 10 bongkah. Alright. So
ini Abi akan tunjukkan macam mana pula step seterusnya kita nak susun dan kita nak untuk siram. Mana okey, Abi nak tunjuk kalau kata kita nak kemas sikit. Macam tadi kita bubuh sekeping kan. Okey, yang ni kita bubuh sekeping. So kalau nak kemas sikit, satu keping tisu ni, okey, satu keping tisu macam ni kita boleh potong 4. So bila potong 4, kita akan dapat ngam-ngam je. Alright, kita akan dapat ngam-ngam macam ni. So dia tak adalah besar sangat. Terpulang nak kecil potong boleh potong. Kalau macam ni dia ngam-ngam, handsome, smart, cun. Okey, nampak? Dia cun saja. Tu. Dia cun saja. So nampak lebih kemas. Okey. So yang ini kita sambung. Macam tadi, mula-mula kita kena ada tray. Alright? Kena ada tray. Tray macam ni. Tak kisah tray macam mana. Kemudian ambil kain. Okey. Kain macam ni towel yang Abi dah tak guna lah, tapi dia masih bersih. Yang penting kain yang bersih. Yang kita dah tak guna, baju-baju lama boleh, selimut lama pun boleh, towel good morning yang baru pun boleh, yang lama pun boleh. Yang penting dia bersih. Okey. Kemudian kita susun. Okey. Ni kain yang kita guna. Kita nak menutupi kita punya bongkah. Alright? Kita nak menutupi kita punya bongkah. So kita balut. Sama ada nak balut satu-satu ataupun ikut cara macam ni. Lebih jimat. Alright? So nanti kita susun. Okey, maksud Abi yang kenapa kita kena potong. Bila yang bawah sekali, bila kita siram, air yang meleleh di bawah ni dia akan basahkan yang ni pula. So kalau kita ngam-ngam, dia lebih elok lah, pasal tisu yang kita bubuh ni dia tak basah. Ataupun kalau nak bubuh sekeping, kemudian nak potong trim pun boleh. Macam tu. Dia tak kena juga. Kalau yang belah atas, okey. Yang belah bawah sekali, supaya dia jangan kena pada lantai. Nampak Mula-mula lapik dulu belah bawah, kemudian kita balut. Satu lagi yang paling mudah, okey, cari marker. Okey, dah marker satu. Kemudian macam Abi tulis lah, nak senang. So hari ni 12 hari bulan 3. So first round. Okey, 12 hari bulan 3. Okey, yang ini kita buka. Buka. Kemudian nanti bila dah tuai, okey, ni tuai berapa hari bulan, ni buka. Okey, ni tuai. So nanti biasanya tuai ni lebih kurang dalam 5 hari je. Kita buka ni, kita siram. Okey, siraman pagi sekali, petang sekali. Okey. Ni biasa ambil masa dalam 5 hari. So bila kita dah tuai nanti kita tulis berapa hari. Okey. So nanti kat sini kena ada satu lagi. Rehat. Rehat ni dia mesti 5 hari. 5 hari daripada tarikh tuai. 5 hari daripada tarikh kita tuai ni lah. Okey. Nampak so better tulis lah, senang. Sebab nanti bila circle pertama okey, bila dah masuk circle ke-4, ke-5 atau seterusnya, dia dah banyak. Bila dah banyak tu kita dah tak ingat dah berapa hari, so kita dah susah. Sebab apa? Ini cara yang Abi tunjuk ni supaya kita dapat pusingan yang lebih banyak. Kalau biasanya standard 4 hingga 5 pusingan saja kita boleh tuai. Bila kita jaga disiplin elok macam ni, daripada kebersihan, daripada kita punya timing siraman, kita akan dapat lebih daripada 7 kali.
7 kali ke 8 kali tu memang bonus lah. Biasanya 4 hingga 5 kali standard. 4 kali lah biasa standard. So 5 kali 6 kali ke atas tu bonus. Bonus lah. Siapa tak nak bonus kan? Semua orang nak bonus. Alright. So ini 12 hari bulan 3, InsyaAllah puasa nanti memang kita dapat makan hari-hari lah. Alright. Okey, ini dah dapat tapak dia. Okey, tapak ayam pertama macam ni. Kemudian kita bungkus. Kita bungkus. Ikutlah nak bungkus macam mana, ikut kepandaian tuan-puan. Alright, nak bungkus macam mana. Okey. So nanti yang belah bawah ni air dia akan melalui titisan pada lekuk-lekuk ni. Sama ada nak bungkus ikut macam mana cara pun, ada juga yang boleh bungkus macam ni kan. Sebab apa, kita sebenarnya kain ni untuk mengekalkan kelembapan. So sekarang ni dah nak masuk musim panas sebenarnya. Cumanya alhamdulillah hari ni dengan semalam hujan. Okey. Nak bungkus macam ni pun boleh, nak bungkus direct macam tadi pun boleh. Cumanya cukup tak cukup lah kain. Kalau kain panjang boleh macam ni, kain panjang kan. Okey, boleh. Tutup. Okey. Okey, nampak? Belakang sikit, bagi dia duduk kat tengah-tengah. Pasal nanti bila cendawan tu keluar, kita tak nak langgar tray ni pula. Okey. Alright. Okey, kita boleh susun untuk level yang kedua. So level yang ketiga kita buat lagi satu. Alright. Bagi Abi, bila kita dapat maknanya kain tu sentiasa lembap. Bila kain ni sentiasa lembap, andai katalah kita terlambat untuk kita siram. Biasanya kita siram pagi, katalah pagi sebelum hantar anak pergi sekolah tu kita siram. Siramlah sekali dengan anak. Okey, macam mana nak siram sekejap lagi Abi tunjuk. Kemudian petang sebelum maghrib kita siram. Andai kata terlambat, malam pun boleh. Tapi bila cuaca panas macam ni, agak-agak bila tengah hari pukul 1, pukul 2 tu rasa macam kain ni dah kering, kita siram 3 kali tak ada masalah. Yang penting kain tu lembap. Okey. So dekat sini tadi sambil-sambil Abi nak ni, Abi ada jumpa satu. Ini Abi kata tadi ada jumpa satu. So bila mood ni standby, nampak mood ni standby, tu nampak dia dah keluar dah. Nampak tak? Kejap. Ya, Abi tunjuk. Okey, tu dia. Nampak? Dia dah keluar. Ni batch yang sama. Tengok. Andai kata kita mood standby, kita tak buka dia punya penutup, tu tengok dia dah terselit, dah tercepit dah dekat situ. Kita tengok depan. Allahu Akbar. Tu dia dah terselit, tercepit. So sebab kita kena buka. Nampak ada sampel terus, ada sampel. Dia dah tercekik. So mood standby memang kita kena buka. Kita bubuh je tisu. Ada juga customer Abi pernah tunjuk kat Abi, dia tersalah buka. Dia pergi buka yang ni, yang kecil depan ni. So cendawan tu semua keluar, banyak keluar, tapi tercekik dekat collar leher ni. Tercepit pada lubang yang kecil ni. Kemudian dia bila dah tercekik kat sini, dia akan keluar kat tempat lain. Itu yang kita tak nak lah. Alright. So dia akan dah patah lah. So bila Abi buka tadi, Abi ingatkan tak ada. Tengok ada. So dia dah patah. Patah ni tak apa. Ternampak. Untuk first round, biasanya memang banyak macam ni. Dia memang semua tengah galak nak keluar. Tu dalam-dalam tu ada lagi. Dan satu lagi tips, jangan sesekali kita sentuh pakai jari kita dalam tu. Tak boleh.
nanti bongkah kita akan rosak. Kita kan nak tuai 7 kali katanya. Alright, so itulah caranya. Kita jangan sentuh. Kalau kita ada binatang, bela binatang kat rumah, contoh si bulus ada, so kalau boleh kita nak letak kita punya tray ni, okay, kita nak letak kita punya tray ni jauh daripada laluan mainan kucing-kucing lah, supaya bulu-bulu dia tak masuk. Macam ni kita tutup standby, okay. Bila kita dah buka nanti, kan, bila dia dah keluar, andai kata bila dia dah keluar, kita akan buka semua macam ni kan. Macam ni kita tak perlu bubuh tisu dah lah. Kita biar je. Kita duduk je sebelah-sebelah ni. So dia jadi abang besar lah ni. So kita siram je. Biar je dia keluar. Sama juga yang lain. Bila dah tembus nanti, bila dah kita tengok dah keluar, kita buanglah tisu ni. Alright? Kita buanglah tisu. So kita siram pagi sekali, petang sekali. Alright? So yang macam ni. Okay, ni ada satu lagi. Kita tutup. Kita bagi ngam-ngam 3 tingkat. Macam tu. So, kita bungkus. Alright. Yang atas, bila dia lebih-lebih, kita bungkus macam ni. Bagi dia celah-celah dia. Tak perlu tinggi sangat. Okay, tak perlu tinggi sangat. Paling tinggi pun 3. Jangan sampai 4, 5. Tak perlu. Kan jatuh kan satu hal, pula patah pula cendawan kita. So 2 tingkat pun dah okey. Paling tinggi 3 tingkat. So ada lebihan macam ni tak ada masalah. Biar je. Okey, dah siap susun. Okey, dah siap susun. Kemudian Abi akan gunakan air ni, botol mineral. Botol mineral ni kita siram, ada juga orang tembak pakai spray kan, pakai spray, tapi letih nak basahkan ni pakai spray. Memang jari kita akan jadi kuat lah. So cara yang paling mudah, ambil ni, tebuk je. Okay, tebuk sahaja. Nampak tak? Tebuk je pakai gunting. Ikutlah nak tebuk pakai apa kan. Tapi biasa Abi tebuk pakai gunting lah. Alright, nampak? Macam tu. Okey, kemudian kita siram. Okey, ini keadaan belakang bongkah. Nampak? So kain kalau boleh kita biar lebih sikit supaya dia menutup. Okey. So dia menutup macam ni. Biarkan. Okey. So kita macam ni kan. Kita siram je. Siram pada belakang siram, kita basahkan biar rata semua. Okey, basahkan macam biasa. Kalau guna kain yang tebal macam ni, memang sebotol ni tak cukup lah. Okey, sebotol ni memang dia tak cukup. So macam mana nak sampai yang belah bawah-bawah tu, kita siram dekat celah ni. Dia akan kena lah. Dia akan kena semua ni. So untuk pertama kali ni memang banyaklah sikit air dia. Pasalnya kain ni tak pernah basah kan. Right. Tapi jangan guna kain yang mudah kering tu pula. Dia cepatlah pula kering. Okey. Siram, basahkan semua sampai dia basah lah. Nampak? Basahkan lagi. Okey, so dah siap dah. Kita tengok. Okey, dah siap dah. Kita dah basahkan semua. Yang ni kita dah basahkan. Kemudian kita letaklah. Okey, macam Abi letak dekat atas ni nanti. Okey, letak dekat atas. Terbaik letak pinggang ke atas. Daripada level pinggang kita ke atas lah. Jangan terlampau tinggi pula. Nanti nak siram susah. Alright. So
ini kita biarkan, okey, kita biarkan lebih kurang dalam 5 hari lah. So kita siram pagi petang 5 hari. Kadang-kadang kita tak sempat. Kadang-kadang hari ni kita tengok contoh macam ni kan, macam yang ni. Okey, kita tengok dia hari ni hari pertama, besok dia dah macam mana. Hari kedua, ketiga kita tak sempat nak tengok dia membesar. Dia akan cepat ni nanti. Alright. So terima kasih pada yang menonton. Okey, jika ada sebarang pertanyaan, insya-Allah boleh ajukan. Insya-Allah kalau Abi sempat jawab ataupun Abi ada Abi akan jawab. Alright, Abi akan jawab. Abi akan cuba jawab soalan-soalan tuan-puan. Bagi yang pemula untuk bela cendawan tiram di rumah, jangan risau. InsyaAllah ikut sahaja tutorial yang Abi tunjukkan ni. Ramai lagi sahabat-sahabat yang ada share juga. Okay, so tapi ini adalah cara Abi yang paling simple, paling mudah. Benda pun tak banyak, towel kan. So mudahlah. Secara teknikal dia sangat mudah untuk kita bela sendiri di rumah. So seronok. Anak-anak, especially anak-anak yang akan seronok. Dia akan siram. Bila kita tuai tu, better kita layan tuai, takut patah kan. Patah tu memang ada, cuma kita kurangkan lah dia punya risiko untuk patah dekat dalam ni. Okay, so cara macam mana untuk tuai, macam mana untuk buang, untuk cuci dia punya yang tinggal kat dalam ni, ada pada video Abi yang kedua. Alright, so yang ini setakat ni Alhamdulillah inilah caranya. Okay, macam mana kita nak siram, macam mana kita nak siram, macam mana kita nak jaga, nak letak dekat mana. Okay, so terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, Assalamualaikum. Okey, ini dia hasil hari keempat pusingan pertama. Okey, boleh tengok pusingan pertama memang dia akan keluar banyak macam ni. Ada yang keluar besar, dia tak sama dia tak sekali keluar walaupun dia satu batch. Macam ni dia dah start kering. So yang ini dah boleh tuai. Ni dah start kering, dia dah merekah. Okey. Walaupun ada yang belum kering, ada yang dah kering, kita kena cabut satu ni. Cara cabut Abi ada sertakan pada video yang tutorial kedua lah. Alright, so yang ini boleh nampak semua baru nak keluar lah. So yang ni yang besar, ni second, ni third. Yang
ni kita dah boleh tuai. Yang ini pun nak tunggu lagi sehari pun boleh. Tengok dia dah start nak kering tepi dia. Tengok biasanya biarkan ambil lebih kurang dalam 3 hingga 4 jari dah boleh tuai. Tuai jangan tuai satu kena tuai semua. Cabut satu tu. Cara cabut ada pada video seterusnya. Okey. Ini update untuk hari ke-4. Okey, alhamdulillah itu dia hari ke-5. Hari ke-5 yang ni dah boleh tuai. Ni boleh dah. Yang ni boleh. Yang itu ada dua yang segan tak keluar lagi. Biar dia. Yang lain yang biar lagi 2 hari. Right. So inilah hasil setelah 5 hari. So 5 hari biasanya dah boleh tuai. Yang mana yang dah besar tu dah boleh tuai. Yang kecil tu biar dulu sehari 2 lagi. Lepas tu kena rehatkan dia 5 hari. So cara nak rehat ada dalam video yang Abi akan letakkan pada description tu next video ni kan. So cara nak pada tuai macam mana nak buat, tutup, rehatkan 5 hari, nanti Abi tunjukkan pada video seterusnya. Okey, so ini dia cara penjagaan macam mana kita nak buat bila kita dapat bongkar daripada awal sampai kita boleh tuai. Ini video dia. So video yang cara macam mana nak tuai dengan cara macam mana nak cuci pada video satu lagi. Okey, so selamat mencuba. Assalamualaikum.